Okay, indikator dia banyak sikit. Hari ni topik adalah topik terakhir untuk teknikal. Okay, so kita akan berbincang berkenaan dengan indikator. Apa saya punya video tak keluar? Alamak. Okay lah. Okay, so kita akan belajar beberapa indicator untuk malam ni. Alright, so we will learning a few indicators for tonight. So mostly the indicators you can use it on the MT4 PC or your mobile lah. Okay, so indicator yang saya ajar hari ni tu semua kamu boleh guna dekat PC dan dekat phone sekali. Okay, right, so kita start off dengan indicator yang pertama. Okay, Bollinger Band. So Bollinger Band ni is quite popular in Malaysia. Right, so kalau tahu, kalau kenal, mungkin kamu kenal lah. Okay, so Abang Umar BBMA lah. Okay, so dia sebahagian daripada indikator dia adalah Bollinger Band. Okay, so sebahagian lagi adalah Moving Average. Okay, so hari ni kita belajar yang bahagian Bollinger Band saja. Sebab kita pun boleh guna Bollinger Band ni dengan begitu sendiri, dengan by itself lah. Okay, you can use the Bollinger Band by itself tanpa pertolongan dari apa-apa indikator lain. Okay, so Bollinger Band ni is quite simple. Okay, dia ada 3 garisan saja dekat indikator dia lah. Okay, siapa tak kenal O'Malley? Trader baru tak kenal. Okay, ada juga trader yang tak kenal. Okay, so saya start, let's say, kalau ada apa-apa chart yang kamu nak saya letak indikator tertentu, bagi tahulah. Okay, so if you have any request for any currency pair that you want to put the indicator on, please do let me know lah. Okay, right, so indicators kita akan fokus on 2 tempat. WTI, dia punya demand dia. Okay, so indicators there's 2 subtopic lah. Okay, trend and oscillators. Okay, yang 2 lagi ni jangan belajar dulu. Okay, yang ini pula ialah custom. Custom ni mostly is indikator yang orang buat sendirilah, or benda yang bukan dalam syllabus. Okay, apa tadi? Tunggu nak menjunam gini Nasdaq je. Sebab semalam kan USD strong. Okay, for FOMC. So diorang jadi huru hara sekejap lah. Okay. Alright, so there will be 2 section that is important lah. Okay. So trend is indicators that you can use for trending market. Market yang tengah trending ataupun tengah satu arah, kamu gunakan yang dekat trend punya bahagian. Sebab dia lain-lain tau. Okay, so ramai yang tak faham bahagian ni, di mana dia main letak aja indikator. Okay, dia main letak aje. Di hard currency ni dia letak aje. Okay, tapi dia tak faham apa function dia. Okay, so kalau contoh trend ni, indikator trend ni hanya untuk market yang bergerak naik atau turun. Okay, you cannot use this indicators while the market is sideways. Okay, tak boleh, tak kena. Okay, so dia terbalik pula dengan oscillators. Alright, so it's the other way around with the oscillator. Di mana jika oscillators ni khusus untuk sideways market. Right, so you use oscillators indicators especially for market that is sideways. Okay, so selalunya trending market will take the major chart, major pair. So major pair selalunya akan trending. Macam EU, GU, UJ semua tu, okay, those are mostly trending market. Okay, cross pair will usually be sideways market. Okay, so macam EJ, GJ, okay, so those are more towards cross sideways market, so you can use the oscillators. So lain chart, lain kegunaan, so kena tahu mana yang tengah buat lah. Okay, tetapi tengok keadaan chart juga. So kalau let's say saya tunjuk, okay, macam ni, let's say saya tukar, okay, contoh macam ni, walaupun kita tengok kat EU, dari EU ni H4, and you can see this is sideways market. Okay, so this is sideways market. Kamu guna indicator trend, dia tak cantik, tak ngam. You cannot see the signals.
But when you tukar kepada oscillators punya, dia akan lagi cantik lah. Okay, kejap lagi saya akan explain lagi detail. Contoh sekarang ni sebab tadi kita nak belajar pasal Bollinger kan. Okay, so Bollinger ni more kepada trend. Dia panggil trend. Okay, so saya letak dulu Bollinger. Guna je reset. Guna je yang default. Tak perlu terlalu nak advance, nak tengok. Adjust tak perlu lagi. Okay, just use the default settings. Right, so there will be 3 lines. Okay, let's say I'll change the lines to white. Make it more simple. Terangkan sikit. And tak begitu gelap, tapi tebal. Not too thick. Okay. Alright. Okay, so sekarang ni there's 2 types of market. Sideways market and trending market over here. Okay, so you can see the difference. Boleh nampak perbezaan keadaan indikator tersebut. Saya letak sikit je lah. Okay, market tengah sideways, market tengah trending, market tengah menaik, satu arah lah trending, dan market tengah sideways. Nampak perbezaan indikator tu, boleh nampak perbezaan dia. Okay, so selalunya kalau market tengah sideways, kita tak galakkan guna Bollinger ni. Kita nak time dia tengah trending. Sebab apa? Sebab we want to see this type of movement. Okay, nampak dia punya pembukaan dia tu. Dia membuka. Saya contohkan. Kita nak dapatkan bump ni. This type of movement. Okay, bump. Okay, so dekat sini dia tak sangat. Dia naik turun. Naik turun. Tak nampak. Tak ada. Okay, so this is the part that we want to look for when you're using the Bollinger Band. Sebab apa? Sebab market tengah, dia beritahu market tu tengah menaik atau tengah menurun. Tu function Bollinger. Okay, jika market tu tengah menaik, zoom in lagi. Jika market tu tengah menaik, dia akan besar cantik bump dia. Kalau tengah sideways, dia akan naik turun. Nampak? Okay, so kita akan, maknanya jika kat sini kita dah nampak dia tengah menaik, kita akan hold buy position, dan selagi dia menaik tu kita hold. Selagi dia menaik kita hold. Itu maksud dia. Okay, so Bollinger Band ni kita akan ada 3 garisan tu. Okay, so kita akan, kalau garisan yang terbawah ni, okay, the first line will be for buying. Okay, first line will be for buying. Bottom line is for buying, top line is for selling. Line atas untuk jual, line bawah untuk membeli. Middle line is for you to take profit. Line tengah ni is take profit punya. Maknanya kalau kamu sell di atas, take profit di tengah. Kalau kamu buy di bawah, take profit di tengah. Alright, so itu untuk permulaan. Bila dah lama-lama dah biasa guna, sell di atas, take profit di bawah. Buy di bawah, take profit di atas. Dia punya training is you have for the trading part. Right, so for the training part, you will sell on top, close on middle, buy on bottom, close on middle. Okay, but when you are used to trading, you will start to notice that you can actually sell from top and close at the bottom, or buy from the bottom and close at the top. Okay, tu function dia lah. Okay, so kalau let's say tadi ada request WTI. Let me see. WTI dia sebab oil ni dia is more towards sideways market. Okay, commodities doesn't move much, dia akan more kepada sideways market. So untuk menggunakan Bollinger tak begitu cantik lah. Right, so using the Bollinger won't be that nice unless there is a trend currently lah. Kalau macam ni cantik lah. Start breakout. BB atas, BB bawah. Boleh scalp, tak ada masalah. Okay, so there's no restriction untuk time frame. Nak guna kat time frame mana-mana pun tak ada masalah. Okay, cuma kamu kena pantas lah. Kalau you have to be fast if you're using the smaller time frame. Guna time frame lebih kecil ni kena cepat sedikit, lincah sikit. Sebab dia laju lah. Okay, so macam ni lah. Bila dia berada di atas ni, dia tak lepas, sell je.
So bila dia cecah ke bawah, shadow tu cecah je kat garisan terus tutup. Lepas tu culing-culing tengok candle. Tu sebab kita tak galakkan guna time frame yang besar. That's why we recommend using bigger time frame. Don't use small time frame. Time frame kecil dia terlalu cepat. So dia agak kelang kabut sedikit lah. Tetapi bila kamu dah okay, right? Kalau atau market tengah rancak, cantik. If you dah biasa trading atau market tengah rancak, okay, tak ada masalah, dia laju. Okay, tapi kalau let's say market agak slow, right? Dia akan penat sikit lah tunggu. Okay, tunggu sikit, sikit. Alright. So there's no restriction on the time frame. Whichever time frame you want to use, time frame mana-mana tak ada masalah. Currency yang best major ke? Good question. Okay, so currency yang best adalah diikut time zone. Right, so trade based on time zone. Okay, maksud kalau kamu trader waktu pagi, trade lah Australian dollar, okay, Australian dollar, New Zealand dollar, Japanese yen, trading in the morning. Okay, kalau kita trade waktu petang, in the evening, kita trade euro, trade GBP, trade New Zealand franc. Okay, sentiasa trade currency yang tengah aktif. Okay, right. Kenapa? Why do we trade active currency? 2 points. Okay, there's 2 points. Point pertama, first point is currency tu active lah. Okay, so big movement. More interest are coming in. Okay, minat nak masuk tu, the interest to enter the market for that currency itself. Ada. Contoh, let's say for example, we take Australia dollar in the morning. Okay, why we trade Australian dollar in the morning? Because their market is open in the morning. Pasaran dia buka waktu pagi. Waktu malam mana ada orang trade, mana ada orang Australia hidup, tidur semuanya. Okay, so tak ada function trader Australia nak buy Australian dollar sekarang ni. Kamu boleh nampak sekarang dengan buat apa? Turun. Australian dollar turun. Tak ada orang nak buy. Okay, so dan kenapa lagi kita trade Australia waktu pagi? Sebab bila dia tengah aktif, tengah laju bergerak, spread dia akan jadi rendah. Okay, so bahagian tu tak ramai yang saya tak perasan. Walaupun sebab kita selalu trade variable spread kan, sebab kita berubah-ubah. Okay, so kita takkan kira sangat tu, tapi jika nak mencari waktu nak mencari waktu spread yang paling rendah ialah spread waktu active market tersebut. Okay, so macam waktu pagi Australia dollar akan rendah, New Zealand rendah, yen akan rendah. Sebab waktu tu orang akan cari currency tersebut. So waktu tengah hari, waktu petang, we will focus on London market. London market siapa yang buka? Euro, GBP and Swiss franc. So tiga-tiga tu spread dia akan kecil. Waktu tengah hari, Australia akan membesar balik sebab dia dah tak ada interest. New Zealand dah tak ada interest. New Zealand dah tak ada interest. So kenapa kita nak kena tengok? Okay, tapi kamu boleh jadikan itu sebagai kita cakap insider information. Okay, contoh waktu pagi Australia strong. So Australia akan naik. So bila waktu London masuk, Euro akan strong. Kita ambil Euro kan. Okay, Euro tengah strong. Tapi Australia dah tak boleh nak naik lagi dah sebab dah tak ada orang nak beli. So apa kamu buat? Kamu counter dekat Euro Australia kamu buy. Sebab Euro memang tengah naik. So Euro Australia memang akan naik. Euro Australia memang tengah turun. So Euro Australia confirm akan naik juga. Faham? Okay. Gunakan tu, kamu boleh trade dia major pair dan cross pair dia sekali, tak ada masalah sebab currency tu tengah lemah. Trader Malaysia suka pukul keliling asal boleh. Okay, trade based on trend following. Okay, so trend pun lagi satu cara. Okay, sebab kita 3 market kan. Sekejap saya cari chart yang tengah kosong. Market is we trade on 3 market. Saya tarik ke tepi ni. Okay, saya conteng sikit lah. Okay, kita buat contengan sikit. Kita ada Tokyo market. Lepas Tokyo market, London market, and New York market. Okay, so Tokyo we have AUD and ZD dengan JPY.
AY. Okay, London, we have Euro, GBP, and Chef. Okay, then New York market, we have CAD and, oops, salah, USD. Okay, right. So waktu pagi Tokyo market is around 8 pagi kita, 8 a.m. Okay, London is around 4 p.m. New York is around 9 p.m. Okay, so waktu-waktu ni kamu dah boleh adjust lah waktu trading kamu. Okay, so soalan tadi Syah cakap trade trend. So trend pun salah satu cara lagi. Di mana selalunya, usually saya tarik lagi sikit. Okay, usually jika currency tu tengah naik waktu Tokyo, dia selalunya akan sambung naik waktu London. Waktu New York baru dia turun. Okay, nampak tak? Okay, so maksudnya waktu pagi dia naik turun, retrace. Waktu malam dia retrace. So besok dia naik turun. Besok lagi naik turun. Jadi apa? Jadi trend. Okay, so sama juga kalau market tengah turun. Okay, Tokyo turun, London turun, New York dia retrace naik. Besok sambung turun lagi, turun naik. Turun naik. Market tengah downtrend. Nampak? Okay, so ini salah satu cara lagi lah, di mana kita nak tahu kat mana yang market tu akan retrace. So selalunya retracement akan berlaku pada New York market. So especially selepas 11 malam waktu Malaysia. Sebab apa 11 malam? Sebab London akan tutup 11 malam. Betul. Setiap currency akan push currency. Setiap negara akan push currency masing-masing. Okay, sebab kalau kita tak push currency kita rendah, rugilah. Kita yang rugi sebab duit kita dalam currency kita, bukan duit kita dalam currency orang lain. Okay, nampak? So kita akan rugi. That's why kita selalu push currency kita bila-bila masa kita boleh trade. Right? So tetapi big traders diorang akan trade mostly ikut waktu market mereka lah. Okay, so that's why waktu-waktu tu ialah yang market tu akan rancak currency tersebut. Okay, nampak So sentiasa ingat, kalau waktu satu hari tu down up ataupun up down. So dia akan ada 3 market lah. Macam tu. Okay, down up retrace. So kat sini lah kita akan sell. Lepas tu turun lagi, 2 kali turun, naik sekali lagi, sell. Turun 2 kali, naik 1 kali lagi, sell. Okay. Sebab kalau itu trend, kalau dah tak ada trend, dia akan jadi sideways. So time tu baru kita nampak, market sudah reverse trend. Yeah. Right. Nampak cerita dia akan jadi panjang kan? Padahal cerita Bollinger je tadi. Dia dah lari topik. Okay. So tadi tu Bollinger. Okay, so kalau Bollinger ingat, apa tu, top band kita sell, middle band take profit, lower band kita buy. 3 je, senang, tak ada masalah. Right, so sentiasa fokus kat situ sahaja untuk trending market yang tengah bergerak atas atau bergerak bawah. Trending market, don't use Bollinger on a sideways market. Okay, so next one is parabolic. Parabolic ni is easier to use. BB sesuai pair dengan apa? Dia bukan base pada pair. Dia tak base pada apa? Dia base pada keadaan market. Kena tengok keadaan market. Okay, sebab market kadang-kadang sideways, kadang-kadang trending. Okay, so kamu kena tengok market sekarang ni tengah sideways ke trending. Kalau bukan biasa BB tu dia elok pair dengan indikator yang lain kan? Ada juga. Okay, maksud tu. Okay. Kejap. Saya cari nak pasangkan dia dengan indikator lain. Okay, so yang sebagusnya kita akan pairkan dengan indikator yang sama. Apa tu? Sama geng. So kalau
Parabolik, Bollinger Band kita boleh letak dengan parabolik kalau nak. Okay, dengan parabolik boleh, dengan apa lagi satu tu, Ichimoku dia bayar sikit. So, parabolik lah paling senang. Okay, moving average terlalu besar. Sebab moving average dia terlalu custom. Okay, so kalau nak guna dengan parabolik pun cantik. Okay, sebab apa? Sebab parabolik pun dia boleh detect. Sekejap, saya tukarkan warna dia. Terlalu dekat. Bollinger kita buat warna light. Okay, zoom in lagi nampak. Okay, so kita tengok perbezaan between market trending dengan market sideways. Okay, so jika market sideways, parabolik dia rosak. Sebab apa? Sebab dia akan keluar banyak kali. Kat atas, bawah. Kat atas, kat bawah. So kita tahu kat situ parabolik tak boleh guna. Maknanya kita dah tahu at that moment market is sideways. Market bukan tengah trending. Okay, sebab dia naik turun. Sebab parabolik dia kena kat bawah, ke bawah lagi, panjang. Bawah lagi, panjang. Atas tu sikit je sebab dia market tengah retrace. Market kena retrace. Dia tak boleh panjang macam tu. Okay, nampak panjang. Okay, bila panjang tu dia akan retrace. So this is the indication. Maksud kamu nak tahu, okay, kalau saya nak guna Bollinger, macam mana saya nak tahu market tengah trending? Kita guna parabolik. Parabolik dia akan alertkan kita market tengah trending atau tengah sideways. So kalau senang dia akan nampak lah ke parabolik, dia akan clear. Kalau market tengah trending, dia akan banyak kat satu. Kalau market tengah menaik, dia akan banyak kat bawah. Kat atas tu sikit je, retrace, sambung trend. Retrace, trend. Retrace, trend. Macam tadi lah kita lukis. Naik, turun sikit. Okay, naik 2 kali, turun sikit. Okay, so sama juga. Macam inilah yang kita akan monitor. So parabolik dengan Bollinger cantik kalau kamu nak gabungkan dia lah. Okay, dia boleh tolong dari segi dua-dua belah. Parabolik yang lebih itu petanda trend. Apa yang lebih? Dari parabolik yang lebih itu petanda trend. Apa yang lebih? Dia titik tu kalau menaik tu yang lebih, maksudnya dia tengok trend lah. Maknanya dia lagi banyak dia berada di satu tempat, lagi kuat trend tersebut. So kalau dia banyak di bawah, okay, market tengah menaik lah. Okay, so selalunya kita akan kira biji-biji parabolik ni. Okay, so selalunya kita akan kira 3 biji. Lepas biji yang 3 tu, biji keempat kita entry. Okay, so kita enter dan kita biar market tu jalan. Okay, so when the market is moving, bila tiba-tiba keluar ke bawah ni, kita akan start panic. Kita akan macam mana nak kita panic, nak kena tutup ke, boleh hold balik ke. Right, so selalunya kita galakkan tutup dahulu. So kira 1, 2, 3, 4 tutup. Sebab apa? Sebab kita nak confirm yang kita dapat movement tersebut. Bila kamu tutup position tu, equity profit dah lock, dah masuk. Dan sebab pun dia tengah retrace. So biar dia turun dulu sebab kita nak re-entry lagi sekali. Jangan hold swing terlalu jauh dahulu. Alright, so this is the cara practice macam mana. Ataupun kalau yang advance sedikit, dia biar. So bila retrace turun tu, dia layer. Dia tahu kat mana nak layer. Okay, so itu cara dia lah. Either kamu tutup position atau kamu tambah layer dan letak stop loss untuk posisi yang pertama. Simple. Okay, so itu Ada bila dah terlepas yang titik keempat tu, dah titik ke-10 tu nak masuk ke tidak. So kalau let's say current market tengok dah kira banyak, dah jauh lele tu, janganlah masuk lagi. Tak apa, sebab dia akan aktif. Parabolik tu akan aktif. Tunggu je, jangan ni. Contoh macam sekarang ni, dah turun, dah meleleh gini, takkan nak masuk sell lagi dah. Okay, market pun dah retrace kat sini.
So bila market retrace, kita akan nampak dia akan start keluar dekat bawah pula nanti. Okay, so bila dah start keluar kat bawah, kita just standby biar dia tunggu naik ke atas pula lah. Baru kita masuk balik sell. Okay, tapi kalau macam sideways, tak cantik lah market ni sideways. Macam sekarang ni euro sideways. So kamu akan nampak atas bawah, atas bawah, atas bawah. Okay, so sideways market tidak digalakkan menggunakan apa-apa yang di dalam oscillator. Siaplah titik. So kamu boleh praktis. Titik-titik tu boleh praktis. So base pada ni dia 3 titik untuk confirmation. Kepada ni tadi. Dia sebenarnya guna macam ni lah. Dia guna untuk parabolik ni sebenarnya guna untuk exit, untuk close position. Dia bukan untuk entry, tapi kamu boleh je guna, tak ada masalah. So dia akan macam ni, macam market reversal dia akan keluar. Nampak reversal dia tu. Okay, so parabolic is more kepada untuk cari exit. Okay, cari exit atau cari retracement. That's why kita panggil parabolic SAR, stop and reverse. Okay. Right, so parabolic ada soalan? Tak ada soalan. Okay, semua okay. Kita masuk kepada indikator seterusnya, iaitu stokastik. Okay, so stokastik ni dia lebih kepada sideways market. Okay, market yang sideways. Okay, so kejap kita letak. Dia simple je, overbought, oversold. Okay, overbought, oversold. Tak susah. Okay, saya parabolic. Biasa buat bila tertik satu candle, masa tu berhenti. Boleh je, tak ada masalah. Okay, so let's say kita nak buat stochastic tadi. Okay, euro tadi boleh guna juga. Cantik kat euro. Sebab euro tengah sideways tadi tu. Euro H4. Okay. So euro H4 ni sesuainya untuk kita boleh guna stochastic lah. Okay, so stochastic ni salah satunya. Okay, so kalau perasan kamu punya stochastic setting mungkin akan berbeza sedikit. Okay, so kalau boleh guna macam saya punya setting ni lah. Okay. Kalau let's say saya reset balik, dia akan jadi 20 dan 80. Okay. So what you do is you need to change 20 jadi 10, 80 jadi 90, kemudian tambah 50. Okay. So bila letak tu, okay, untuk permulaan mungkin kamu akan kena selalu besarkan sedikit kat bawah ni sebab nak tengok apa yang dia tengah buat. Okay. So tapi lama-lama nanti dah biasa lah. Okay. So apa yang kita nak cari ialah yang ini, dan kat sini. Okay. So simple saja. Kalau indikator tu tengah di bawah sini, kita akan buy. Okay, kita buy dan kita hold sampai tengah-tengah 50. So jika dia break 50, hold sampai ke atas. So bila dia cecah atas ni saja, tutup. Okay, sama juga dari atas. So dari atas, jika dia cecah di atas, kamu sell. Jika break level 50, kamu hold dan tunggu di 10, tutup position. Okay, so kadang-kadang dia naik 50, dia tak lepas. Kamu dah buy kat bawah ni, dia naik 50, tak lepas. Sebab dia turun balik ni kan. Maka di sinilah kamu tutup posisi tersebut. Tutup awal. Biar dia cuba lagi sekali. Okay. So ini cara nak guna stokastik dengan syarat market tu tengah sideways. Market sideways, cun, sedap. Kita boleh scalping sebab dia sentiasa mencari harga yang sama. So kita tak perlu terlalu risau. Kita adjust kat sini cantik sikit. Okay.
tak perlu terlalu risau di mana kita boleh terus letak pending order. Macam tadi kat sini lah H4 tadi kan, bawah sini. Daripada atas dia turun. Kita dah nampak tak lepas bawah dia kan. Letak je pending buy, pop dia dah naik. So dari sini kita dah untung 60 pip, 70 pip. Sekejap saja. Okay, maksimum tu kita boleh dapat dalam 150, 140. So hold je buy tu. Bila dia cecah atas, tutup, then terus letak sell sell limit di atas, sell stop di bawah sedikit. So just tunggu bila kat harga di mana yang dia boleh cecah. Okay, so sama juga bila harga tu kat bawah sini, kamu tengok cross reference dengan sini. Adakah memang dia tengah menaik? So jika dia tengah menaik, okay, cantik lah kita punya buy tu logic. Okay, so selagi dia tengah menaik, selagi tu kamu boleh hold position dia. So sekarang ni kita nak tunggu adakah dia boleh break level 50 atau tidak. So jika dia break level 50 sambung naik, dan maka sini pun kamu boleh hold lagi sampai ke atas. Jika tidak, yang ini kamu kena tutup separuh jalan. Okay, simple. Benar? Stokastik. Stokastik dia sedap sebab dia bagi signal sell buy, sell buy, sell buy, sell buy, sell. Okay. Itu stokastik. Okay, stokastik lah tadi tu. So, lagi satu yang macam cadangan custom stokastik. Tadi itulah dia punya apa itu? Yup. Dia punya setting tak perlu tukar apa-apa. Okay? Parameter tak perlu tukar, biar je default. Jangan risau, biar je default, kamu adjust level saja. 10, 90, 50. Cukup. Indicator dia punya level apa tu, nombor-nombor tu semua custom. Jangan buat pening je, sebab dia adalah base pada formula-formula tertentu. So kalau kita main godek-godek, tekan-tekan, adjust apa semua, habis. Dia dah tak come dah. Okay? Sebab dia banyak setting. Benda-benda pelik-pelik semua. Kalau kita faham, tak apa. Kalau kita tak faham, kita ikut saja apa yang dia bagi dan praktis sahaja dari situ. Tak ada masalah. Masih boleh trade, masih boleh buat profit. Okay. So, seterusnya adalah RSI. Okay, so ini pun dia adik-beradik juga dengan stokastik. Okay, so dia pun menunjuk, dia pun disarankan guna di market yang tengah sideways. Right, so sideways market is especially good to use di RSI lah. Right, so kalau nak gabungkan pun boleh letak stokastik dan RSI di bawah, tapi dia akan berat sedikit lah. Ada dua benda kat bawah tu. Okay, RSI. Jadi banyak sekali. So chat mungkin akan jadi penyek sedikit. Jika tak kisah, tak apa. Ada masalah. Sebab yang kat bawah ni, okay, sebab kita sebenarnya kita akan lebih nak tengok dua ni berbanding tengok kat chat. Sebab kita nak cross reference. Okay, so kalau kamu perasan, stokastik ni dia banyak bagi signal. Tetapi tak semestinya semua signal tu kita akan guna. Okay, tapi bila kamu tengok di RSI, signal dia lagi kurang lah. Kebarangkalian dia lagi rendah, tetapi signal dia lebih tepat. Okay. Last tengok naked chart je. Structure lagi senang. Okay, indicator pun kalau sebenarnya indicator ni kita panggil sebagai training wheels. Kita belajar, kita tengah nak trade, kita tak sure boleh ke buy, kita ragu-ragu contohnya kan. So indicator ni dia tolong lah. Dia pun cakap, oh sekejap lagi boleh buy. Okay, betul lah apa yang kita nampak tu dan apa yang indicator tu cakap sama. Gunakan macam tu. Bukannya kita mencari signal di indikator. Indikator tengah cakap apa, bukan. Tengok apa yang kita nampak dahulu. Contoh kat sini, memang kita dah nampak buy. Kenapa kita nak buy? Sebab
sebelum tu pun tidak lepas kawasan yang sama. So kita cakap memang kita nak buy, cuma kita tak confident. So bila kita tengok, oh stokastik pun cakap buy, RSI pun cakap buy, okay, masuklah, tak salah. Okay. Right, so dia nampak di sini dia pun akan bagi, kamu pun gunalah yang sama, 70, yang default is 70-30, kamu hanya tambah level 50 sahaja. Okay, so sini pun sama, ke atas baru sell, kat bawah baru buy. Okay, tunjuk sedikit. So dia akan bagi signal yang less kat sini, kat sini, kat sini, ini kat sini. Dia less, signal dia kurang berbanding dengan stokastik, tapi signal dia lebih selamat. Okay, bermaksud jika saya follow yang RSI punya ni tadi, sell buy bawah ni, nampak jauh perginya. So kenapa kat sini dia berhenti? So sini suruh sell, sini suruh sell, sini pun kita nampak dia suruh sell. Okay, nampak. Okay, itu maksud dia lah. Okay, dia akan bagi less signal tapi more accurate. So kamu gabungkan kedua-dua stokastik dan RSI tu. Gabungkan kedua-duanya dan barulah guna dengan sebaik-baiknya. Okay, so dekat RSI pun sama, di mana bila saya cakap sell kat sini, hold sampai dia break level 50, sampai dia cecah level 30 baru tutup. Okay, sell sini, tutup di sini. So, jika kamu tengah buy di bawah dan dia tidak lepas dan start nak turun, tutup. Tak boleh nak hold. Kalau macam ni dia break, okay, hold lah. Okay, kadang-kadang dia akan patah balik. Okay. Ada soalan? So kasih RSI senang. Dua-dua ni tak ada masalah. Senang nak guna. Dan kamu boleh gabungkan. Okay. Nadia lambat hari ni. Kan dah nak habis ni. Okay. Ada soalan berkenaan stokastik dengan RSI. Okay. So, semua indikator yang saya ajar ni kamu boleh guna dekat phone sekali. So, tak ada masalah kalau kamu dah biasa trade kat phone, tapi nak guna indikator. Okay. So, boleh guna. Gold pun boleh guna ke? Gold. Okay, macam saya cakap tadi. Indikator bukan ikut pair. Dia ikut keadaan market. So, kalau contoh, let's say kita nak cakap pasal gold. Okay, tengok gold sekarang buat apa. Simple je. Okay. So, gold sekarang. Gold tengah sideways. Senang je. Kita cakap gold tengah sideways. Okay. So, apabila gold tengah sideways, kita guna stokastik. Simple. Okay. So, nampak kat sini. Sini tak ada, tak lepas, tak ada itu. So tak ada, sini tak ada, dia bawah sini dia retrace, tapi ini nampak naik tinggi. Nampak dia naik ni, dia turun balik. Okay, so maksud buy ni tak ada, tak cantik. So nampak kat sini, buy ni pun tak kena, dia naik sikit je, dia retrace dan sambung turun balik. Okay. So macam tu je guna, naik turun. Cuma diikut time frame mana yang kamu suka. Jangan pilih time frame yang tengah ada signal. Macam contoh jadi, H4 cakap macam tengah nak buy. Kamu pun tunggu. Tengok kat sini, bila nak buy-nya. Jangan macam tu. Okay. Ada setengah dia akan cakap macam tu. Okay. Dia akan base pada kan, time frame mana yang ada signal. Tak digalakkan lah. Okay. Pilih time frame yang sesuai dengan kamu, sesuai dengan equity kamu, sesuai dengan trading kamu, dan buat analisis dan tunggu signal muncul. Jangan cari. Signal ni jangan dicari. Biar dia muncul sendiri. Okay, so contoh gold sekarang ni sideways. Nampaklah cantik sideways dia. Naik turun kat sini. Okay. Okay, so stokastik. RSI. Last kali ni ialah Ichimoku. Okay, so Ichimoku ni dia kita panggil sebagai complete indicator. Indicator yang complete set lah, di mana
semua benda dia ada. Dia ada banyak benda kat dalam. Okay. Untuk yang ini, tak sempat nak ajar malam ni. Okay. So, saya akan ajar hari Selasa nanti. Saya akan ambil masa sedikit, saya akan ajar indikator ni dahulu. Okay. So, kalau siapa yang nak, hari Selasa ingatkan saya akan ajar ni. Sebab hari ni memang confirm takkan sempat. Sebab dia ada 5 benda yang nak kena cerita. Dan dia akan mengambil masa yang agak lama. Feroz, kenapa angkat tangan? Okay. Boleh So, yang untuk yang ini, tunggu hari Selasa nanti. Saya akan ceritakan Ichimoku. Ichimoku ni sonok guna. Okay. Tapi, dia khusus untuk currency Japanese pair. Boleh, Fairuz. Tak ada masalah. Yang ini dia payah sikit. Sebab dia banyak step. Tetapi, jika dah pandai, bila kita sekali toleh je, kita panggil. Cara cakap orang Melayu cakap sekali toleh je. Kita akan nampak semua benda kat situ. Sebab Ichimoku ni, bahasa Jepun dia maksudnya a glance. Sekali pandang saja. Kita jeling sikit cat tu, oh, dah tahu. Saya akan nak buy. Itu function Ichimoku. Dia tunjuk semua benda tu nampak macam bercelaru lah. Tapi bila dah faham nak guna memang cun. Okay. Di mana bila kamu dah guna indikator dia, dah tak nak guna indikator lain dah. Sebab dia complete. Cuma untuk starting tu memang akan blur sekejap lah. Saya dulu pun belajar tengah-nganga juga. Nak fahamkan semua lima-lima benda. Okay. Kalau MT4 pening je. Trading view mungkin sebab saya pun tak guna trading view. Kalau bukan pair boleh, bukan pair je pun masih boleh, cuma dia tak begitu accurate. Sebab kenapa? Sebab dia orang punya tengok parameters dia pun dia tak boleh, kita tak boleh ubah. Okay, kita buat sini je sikit. Okay. Itu pun sebab apa? Sebab dia orang punya harga dia berbeza tau. Kiraan harga dia ni berbeza berbanding dengan currency lain. Currency lain semua 4 nombor titik 2 nombor. Okay. Sorry, satu nombor titik 4 nombor. Satu nombor titik 5 nombor untuk 5 desimal. Tapi mereka kalau Jepun punya pair dia 3 nombor kat depan. 3 nombor titik 3 nombor lagi atau 2 nombor kat belakang. Okay, dia berbeza. So kiraan dia akan berbeza. Okay, faham So sebenarnya nak guna ni saya tunjuk sikit lah sebelum apa tu kita ditendang keluar ni, saya tunjuk sikit-sikit dulu. Okay, so sebenarnya kamu kena belajar satu per satu. Okay, so kalau contoh cara saya ajar, saya akan ajar sikit-sikit. Filter dulu satu benda. Macam ni kita belajar awan dia dulu. Okay, awan nano dia dulu. Okay. Okay. Sebab awan dia akan cakap tengah bull atau tengah bear. Sebab awan dia akan keluar dahulu berbanding candle. Dia akan berada di hadapan. Itu specialty dia. Okay. So awan dia akan ada dua warna. Satu untuk buy, satu untuk sell. Dan apabila candle masuk, kamu kena ingat sebab awan ni dah siap dahulu. Maknanya dia dah boleh predict mana market tu nak pergi. Okay. Di mana jika candle tu tembus masuk awan tu, okay, nampak bila dia tembus macam ni tak cantik lah. Ada waktu-waktu dia juga macam ni. Bila dia tembus tu cantik. Dia tembus dia akan retrace. Okay, macam ni lah. Dia tembus tapi dia tembus masuk balik tak cantik juga. So ikut nasib.
Ada waktu-waktu dia. Tak semua akan perfect. Okay. Yang cantik ialah tembus dan retrace. Kemudian serap. Yang cantik. Ini tak jadi sangat. Tembus, retrace balik. Ini tembus, retrace, sambung trend jauh. Okay, macam ni. Tembus, retrace, trend. Okay, so ini yang kita nak cari sebab kena ingat candle awan ni dia dah keluar dahulu, so dia dah bagi signal awal-awal. Sama juga macam sekarang ni, current ni candle awan dah keluar dulu, candle baru sampai sini, awan dia dah beritahu besok market nak pergi mana. Nak pergi ke tak nak pergi je candle tu. Kalau candle tu naik, kita tahu kalau dia candle naik dia akan tembus kat sini dan dia akan retrace balik kat sini dan sambung naik. Itu cara dia. Okay. So ini nanti hari Selasa nanti kan saya borak sikit lah. Sebab dia pening, tak sempat nak ajar. Tadi dah keluar warning 5 minit dah keluar. Okay. So untuk hari ni terima kasih semua yang menghadiri. Okay, saya nampak banyak nama-nama baru. Saya harap apa yang saya ceritakan ni dapat diimplement semasa kamu tengah trading. Okay. Jika ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya direct saya. Okay. Kalau segan tanya dalam grup, tanya kat saya terus. Tak ada masalah. Saya cuba reply secepat mungkin. Okay. Kalau tak segan, tanya dalam grup. Kita bincang dalam grup. Lagi afdal di mana semua orang lagi boleh dengar. Okay, so thank you semua untuk kelas malam ni. Okay, so harap apa yang belajar ni boleh faham. Okay, kalau tak faham tanya. Okay, kalau faham implement, dan kalau lagi bagus is kamu ajar orang lain. Okay, sebab bila kamu mengajar orang, kamu pun akan senang ingat apa yang kamu ajar. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum dan good evening. Kita jumpa lagi hari Khamis nanti.